Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8 edisi hari ini 8 Mac. Bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang, berikut paparan utama malam ini. PDRM gagalkan cubaan culik Perdana Menteri. Maklumat siasatan MH370 terarah kepada 8 bidang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan rancangan militan Daesh di Malaysia untuk menculik pemimpin negara termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Antara September 2014 hingga Mei 2015, kumpulan itu turut merancang serangan terhadap rumah ibadat, tempat tumpuan ramai, merompak senjata api dari kem tentera dan rompakan wang tunai dipercayai bagi dijadikan dana untuk kegiatan mereka. Pendedahan dibuat dalam persidangan Dewan Rakyat. Katanya walaupun tiada cawangan Daesh di negara ini, namun mereka yang terpengaruh dengan ideologi tersebut menerima arahan terus daripada kumpulan itu di Syria. April 2015, ramai 11 orang elemen Daesh merancang untuk memusnahkan beberapa pusat hiburan, pusat maksiat dan perjudian di sekitar Kuala Lumpur. Mereka turut merancang untuk meletupkan Putrajaya. Bagi tujuan tersebut, satu persiapan dan uji kaji letupan bom telah dibuat. Mei 2015, mereka merancang untuk mengebom bangunan Freemason Lodge di Bukit Jalil. Melihat kepada perkembangan ancaman militan Daesh, satu tindakan bersepadu dan holistik perlu dan telah dilaksana menerusi perkongsian maklumat dengan agensi luarnya, khususnya dari negara ASEAN. Hasil kerjasama itu, nama individu yang terlibat dipanjangkan kepada Jabatan Imigresen untuk disenarai hitamkan dan dimasukkan ke dalam senarai syak. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut memantau media sosial yang menjadi medium komunikasi kumpulan yang terpengaruh dengan Daesh. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan wujud rancangan militan Daesh untuk menculik Perdana Menteri seperti yang didedahkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Bagaimanapun, pihaknya memberi jaminan keadaan keselamatan negara adalah selamat dan terkawal. Di Pulau Pinang, seorang lelaki berusia 37 tahun ditahan di Bukit Mertajam Khamis lepas kerana memiliki bahan yang dipercayai menyokong kegiatan militan Daesh. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Ghaffar Rajab berkata, lelaki berusia 37 tahun itu sudah diserah ke Bukit Aman dan ia kes pertama melibatkan Daesh di negeri itu. Ada drug dan kita jumpa benda-benda yang saya katakan tadi. Kita jumpa bed sling dia yang ada IS, ada bendera. Then we feel that dia ni mungkin yang saya katakan tadi lah, sympathizer ke ataupun tu. Tapi bahan-bahan lain semua tu tak ada. Hanya beg dia dengan bendera IS. Itu lagi. Ini apa lagi? Itu lah kan? So this yang kita nampak ada kemungkinan bahawa dia ni adalah simpati kepada itu dan kita tangkap drug dan dalam masa sama kita berhubung dengan pihak Bukit Aman yang dealing dengan ni dan kita lepas tu dia di sekarang ni saya rasa dah habis kita dan kita ambil ditahan di bawah SUSMA. Masih lagi dengan ancaman keganasan, 5 ahli kumpulan pengganas yang ditahan ketika sedang menguji bahan letupan di Gunung Nuang, Hulu Langat April lalu diperintah mahkamah untuk membela diri. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan memutuskannya setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie pada akhir perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tertuduh terdiri daripada 2 beradik Muhammad Anwar dan Muhammad Nur Akmal Azmi bersama 3 lagi rakan mereka Abdullah Apandi, Izwan Syamir Suzaimi dan Muhammad Luqman Hakim Abdul Aziz. Mereka melakukan kesalahan tersebut di nombor 2, lot 3917, Kampung Bistari, Sungai Micu, Hulu Langat. Pendakwaan dibuat Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharudin Wan Nadin mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan. Sepanjang 3 hari perbicaraan, 16 saksi dipanggil.
Di akhir perbicaraan kes, Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan menetapkan esok 9 hari bulan Mac sebagai hari untuk memulakan prosiding bela diri bagi kelima-lima tertuduh. Laporan Fazli Kamarudin, TV1. Genap 2 tahun kehilangan pesawat MH370 milik Malaysia Airlines MAS. Pasukan Penyiasat Antarabangsa MH370 hari ini mengeluarkan laporan interimnya dan yang pasti kehilangan MH370 kekal misteri namun pencarian tetap diteruskan. Laporan interim itu dibacakan Ketua Penyiasat Keselamatan Annex 13 ICAO Malaysia bagi MH370 Datuk Kok Su Chon. To date, the MH370 wreckage has still not been found, despite the continuing search in the South Indian Ocean. However, a flaperon was recovered in the French island of Réunion on 29 July 2015 and was determined to have been a part of the MH370 aircraft. Analisis terperinci berdasarkan maklumat sedia ada kini terarah kepada 8 bidang. Ia merangkumi lencongan yang terlalu jauh dari laluan asal, operasi perkhidmatan trafik udara, profil kru, kelayakan terbang, penyelenggaraan dan sistem pesawat, serta komunikasi satelit, maklumat mengenai serpihan dan impak, organisasi dan konsainan kargo. Apa yang berlaku 2 tahun lalu sangat jelas. Kadang-kadang kita berharap 8 Mac 2014 tidak pernah wujud, namun ia tetap muncul. Demikian antara kata-kata ahli keluarga dan anak kapal MH370 di laman Facebook, Twitter dan Instagram mereka hari ini. Medium bagi mereka mengabadikan kesedihan dan kerinduan. Setiap satunya tidak gagal mendapat ratusan malah ribuan likes. Bagi Intan Maizura Othman, isteri kepada pramugara MH370, kata-kata rindunya terhadap suaminya Muhammad Hazrin Muhammad Hasnan dalam Instagram mendapat 1000 likes. Kata Intan, beliau akan kekal tabah, sentiasa rasa gembira, namun hanya Allah yang tahu apa sebenarnya yang dirasai. Beliau juga perlu tabah dan gembira demi anak-anak. Bagi anak perempuan Ketua Pramugara Andrew Nari, iaitu Myra Elizabeth Nari, rasa kasih kepada bapanya dinyatakan menerusi kata-kata, "Anda terbang begitu tinggi, semua pun turut sama. Ia sesuatu yang indah. Semoga ia sampai kepada setiap seorang antara kamu." Posting Instagram beliau menerima lebih daripada 500 likes. Sementara itu di Dewan Rakyat, ahli yang berhormat bertafakus seminit bagi memperingati genap 2 tahun tragedi itu. Al-Fatihah. Dan mewakili suara yang berhormat yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia menzahirkan doa kepada waris mangsa agar terus tabah dan cekal dalam menghadapi ujian dan menerima ketentuan ini. Dewan ini berharap agar semua waris penumpang dan anak kapal pesawat emas MS370 sentiasa tabah dan cekal dalam menghadapi ujian yang dilalui dan menerima ketentuan ini. Kita berdoa, semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh-roh mereka dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang saleh. Doa dan ingatan kita sentiasa bersama waris dan ahli keluarga penumpang dan anak kapal pesawat emas MS370. Kita juga berdoa agar misi pencarian pesawat tersebut akan berjaya dan akhirnya akan dapat merungkai insiden kehilangan pesawat tersebut.
Meski operasi pencarian MH370 dijangka selesai hujung tahun ini, kerajaan masih menaruh harapan yang tinggi dapat menemui pesawat itu dalam kawasan pencarian seluas 120,000 kilometer persegi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan menegaskan kerajaan tetap komited melakukan segala yang termampu dalam menyelesaikan misteri kehilangan MH370. Penemuan serpihan pesawat di Pulau Reunion Julai tahun lalu membuktikan pengumuman pada 24 Mac 2014 bahawa pesawat berakhir di selatan Lautan Hindi ada kebenarannya. Jelas Datuk Seri Najib kehilangan MH370 di luar kebiasaan. Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang 2 tahun operasi pencarian. Sesungguhnya tiada pemimpin yang lebih memahami perasaan ahli keluarga penumpang dan anak kapal MH370 selain Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Beliau yang ketika itu memegang jawatan Menteri Pengangkutan benar-benar inginkan kesabaran dan ketabahan kesemua ahli keluarga terlibat berterusan. Perasaan saya ni konsisten daripada dulu lagi, di mana saya meletakkan kedudukan keluarga penumpang sebagai keutamaan. Saya minta semua yang berkenaan sabar, tabah menghadapinya. My heart is with you. I'm always with the families. My prayers are with you. Mengenai operasi pencarian di selatan Lautan Hindi, Datuk Seri Hishamuddin tetap yakin lokasinya amat tepat berdasarkan penemuan flapron Julai lalu di Pulau Reunion selain di Mozambik baru-baru ini. Di China, lebih daripada 50 keluarga penumpang pesawat MH370 mahu usaha pencarian pesawat yang hilang itu diteruskan. Mereka berkumpul di Kuil Lama di Beijing pagi tadi untuk memperingati ulang tahun kehilangan pesawat tersebut. Meski sudah 2 tahun berlalu, ada yang masih percaya kesemua penumpang MH370 selamat. 所以说，我们认为370是平安的，我们的370乘客是平安的。所以说，我们在2年来，我们一直在苦苦的在找马航，要求他们尽快把我们的乘客放回来。 Turut dilaporkan 12 keluarga dan sanak saudara mereka mengemukakan saman di Mahkamah Beijing semalam sehari sebelum tarikh akhir untuk membuat tuntutan perundangan terhadap MAS. Antara suka dan duka hidup, kemalangan MH370 meninggalkan bekas yang mendalam bukan sahaja kepada ahli keluarga dan rakan terdekat penumpang, malah seluruh rakyat Malaysia turut berduka. 8 Mac 2016, genap 2 tahun insiden yang meruntun jiwa ini berlaku. Ikuti kupasan dan analisis siasatan tragedi MH370 dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi Rabu 9 Mac 2016, hanya di TV1. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai memaklumkan Malaysia sedang berusaha untuk membawa pulang serpihan kedua dipercayai kemungkinan milik MH370 yang ditemui di Pulau Reunion. Jika disahkan milik MH370, satu pasukan penyiasat akan ditempatkan di pulau tersebut bagi menjalankan misi pencarian seterusnya. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia perlu meminta kebenaran kerajaan Perancis berikutan pulau berkenaan terletak di bawah kuasa negara itu. On the second object in La Reunion Island, we are waiting for the judge in France to decide whether to. He is in a France territory, so we have to follow their law. So we waiting for the judges to make a decision on this. Bercakap di lobi Parlimen, beliau turut menjelaskan mengenai serpihan yang ditemui di Mozambik. Keputusan sama ada ia milik MH370 atau tidak hanya akan diketahui dalam tempoh 2 hari lagi berikutan siasatan yang masih dijalankan.
Serpihan yang ditemui di Mozambik itu kini di bawah jagaan Malaysia dan akan dibawa ke Australia untuk siasatan lanjut. Serpihan objek itu diserahkan Pengarah Institut Penerbangan Awam Mozambik, Komandan Hoa Martins di Abru kepada Wakil Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, Mio No Badrishi Muhammad di Maputo, Mozambik. Take back this item to Kuala Lumpur soon, and then from Kuala Lumpur we'll take it to Canberra, Australia, to the ATSB for further analysis. Seorang pelancong dari Amerika Syarikat menemui serpihan terbabit di pantai Mozambik. Susulan itu, Malaysia dan Australia menghantar pasukan siasatannya ke negara itu untuk mengenal pasti serpihan. Keputusan penuh siasatan menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai akan mengambil masa berikutan beberapa prosedur yang perlu dipatuhi. 8 Mac 2014, 12.41 pagi, pesawat Mas Boeing 777-200ER berlepas dari KLIA ke Beijing membawa 239 penumpang dan kru penerbangan. 1.21 pagi, pesawat hilang daripada kawalan trafik udara ATC dan gagal mendaftar masuk dengan ATC Vietnam. 2.15 pagi, radar tentera mengesan pergerakan tidak dikenali, kemudiannya disahkan MH370 pada kedudukan 322 km ke barat Laut Pulau Pinang. 7.24 pagi, MAS mengumumkan penerbangan MH370 hilang dari kawalan. 8.11 pagi, satelit data menjejaki menerima isyarat terakhir daripada MH370. 7.05 malam, Perdana Menteri Umum pesawat MH370 belum ditemui. Operasi mencari diperluas dengan kerjasama Vietnam, China, Singapura dan Amerika Syarikat. 9 Mac 2014, Jabatan Penerbangan Awam DCA umumkan usaha mencari dan menyelamat pesawat MH370 diperluas meliputi Selat Melaka mengikut prosedur operasi standard SOP. 14 Mac, Datuk Seri Syamuddin umum usaha mencari MH370 terus dipergiat dan diperluaskan hingga ke Lautan Hindi. 15 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sahkan pesawat dikesan radar utama ialah MH370. 24 Mac, Datuk Seri Najib umumkan kedudukan terakhir penerbangan MH370 dikesan di tengah-tengah Lautan Hindi di barat Perth, Australia. 28 Mac, operasi pencarian menjejaki pesawat MH370 memfokus kepada mendapatkan serpihan dikesan di selatan Lautan Hindi. 4 April, usaha menjejaki pesawat MH370 diperluas kepada pencarian di dalam air bagi mengesan kotak hitam. 6 April, pencarian MH370 dipertingkat di selatan Lautan Hindi melibatkan 112 pesawat dan 13 kapal di kawasan seluas 134,000 batu persegi. 28 Ogos, Kerajaan umumkan Australia dan Malaysia menanggung kos fasa baharu pencarian dianggarkan RM153.28 juta. 29 September, Biro Keselamatan Pengangkutan Australia mengumumkan fasa carian di bawah air baharu. 18 Disember, Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB berkata carian di bawah air dijangka selesai pada Mei 2015. 29 Januari 2015, Jabatan Penerbangan Awam DCA mengisytiharkan kehilangan penerbangan MAS MH370 sebagai kemalangan. 2 Mac 2015, Kerajaan Australia umumkan carian terus dijalankan selepas 40% kawasan carian utama selesai. 18 Jun 2015, misi pencarian fasa 2 MH370 diteruskan dengan 2 buah kapal di selatan Lautan Hindi. 29 Julai 2015, bahagian sayap dikenali sebagai flaperon sepanjang 2.7 meter dari pesawat Boeing 777 ditemui di Pulau Réunion. 30 Julai 2015, Malaysia telah menghantar 2 pasukan ke Toulouse, Perancis dan ke Pulau Réunion susulan penemuan flaperon. 6 Ogos, hari ke-515, flaperon ditemui di Pulau Réunion disahkan daripada pesawat penerbangan MH370. 4 Mac 2016, pihak berkuasa Australia berharap misi pencarian pesawat penerbangan MH370 dapat diselesaikan selewat-lewatnya pada Julai 2016. Bersama dalam segmen Parlimen. Secara amnya, apa yang salah di alam nyata, salah di alam maya.
dan undang-undang sedia ada seperti Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Kanun Keseksaan boleh diguna pakai. Itu penegasan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berhubung pihak tidak bertanggungjawab yang tidak dapat lari dari tindakan undang-undang atas kesalahan menyalahgunakan media sosial. Secara amnya, apa yang salah di alam nyata juga adalah salah di alam maya, dan undang-undang sedia ada seperti Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Kanun Keseksaan adalah diguna pakai di dalam menangani kesalahan-kesalahan. Sejak penubuhan jawatan kuasa tersebut sehingga Februari 2016, sebanyak 22 kes telah pun disiasat oleh pihak SKMM terhadap penyalahgunaan internet dan media baru, dan juga sejumlah 399 laman sesawang telah pun disekat. Antara laman-laman web yang disekat termasuklah laman-laman web perjudian, penipuan, pelacuran serta laman-laman web yang memaparkan kandungan lucah, jelek, palsu dan sebagainya. Tambah beliau, bagi memperkukuh mekanisme kawal selia internet dan media baharu, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas membantras penyalahgunaan media sosial. Ia dipengerusikan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia dan dianggotai PDRM, MCMC dan Jabatan Peguam Negara. Jawatan kuasa itu ditubuhkan bagi memastikan tindakan tegas dikenakan terhadap pihak yang menggunakan media sosial dengan tujuan menyemai kebencian terhadap institusi kerajaan selain mengelak menjadi punca pencetus kekacauan. Datuk Jailani menjawab soalan asal 3 ahli Dewan iaitu BN Sipitang, Datuk Sapawi Ahmad Wasali, PAS Pasir Mas Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz dan BN Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih yang bertanyakan isu yang sama berhubung kebebasan media dan penyalahgunaan media sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan pelan kontingensi hanya akan dilaksanakan bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi global seandainya harga minyak mentah dunia jatuh mendadak di bawah paras 30 hingga 20 dolar Amerika setong secara konsisten. Keputusan yang dibuat berdasarkan indikator yang dibuat mengikut belanjawan negara. Tapi nampaknya mutakhir ini harga minyak semakin kokoh. Hari ini dalam lingkungan 40 dolar Amerika setong. Dalam pengubahsuaian bajet kita andaikan 30 hingga 35. Nilai ringgit pun lebih kokoh, menghampiri paras 1 dolar Amerika ke 4 ringgit. Nampaknya asas fundamental kita semakin baik. Mudah-mudahan persekitaran dan keadaan ini berterusan, namun kerajaan akan memantau perkembangan secara terperinci. Soalan mengenainya telah dikemukakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad. Malah Datuk Seri Najib turut menjawab soalan Wakil PKR Bukit Katil Samsul Iskandar Man Akin yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang mewujudkan tabung untuk memberi derma kepada belia yang diisytihar bankrupt. Dinyatakan bahawa cadangan itu tidak akan dilaksanakan memandangkan langkah terbaik adalah dengan memberi tunjuk ajar berkaitan pengurusan kewangan yang betul serta penglibatan pihak yang bertanggungjawab menjaga isu bankrupt untuk memberi pertimbangan tertentu. Malah institusi kewangan juga disaran mempertimbangkan kelonggaran kepada mereka yang diisytihar bankrupt akibat kesan ekonomi bagi membolehkan mereka dilepaskan dari status itu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad memaklumkan dalam sidang Dewan bahawa satu jawatan kuasa khas di bawah Jabatan Peguam Negara telah ditubuhkan bagi melaksanakan pindaan undang-undang berkaitan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Ia melibatkan pindaan undang-undang kastam, undang-undang hak harta intelek dan undang-undang berkaitan buruh. Justru beberapa undang-undang berkaitan bakal dibentangkan untuk kelulusan di Parlimen penghujung tahun ini. Diperjelaskan juga sebelum TPPA boleh dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang agak rumit perlu diselesaikan Amerika Syarikat termasuk proses ratifikasi di negara itu yang perlu mendapat kelulusan Kongres.
Kedua, ratifikasi di Amerika Syarikat, prosesnya agak complicated dengan izin sedikit, ya. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh Amerika Syarikat adalah laporan oleh International Trade Commission (ITC). Ini perlu dibuat dalam tempoh 105 hari. 105 hari selepas ditandatangan TPPA 4 Februari kira-kira 19 Mei, ya. Itu laporan akan dikeluarkan dalam tempoh tersebut. Itu proses pertama di Amerika, ya, laporan ITC. Selepas dikeluarkan ITC, Presiden Amerika akan buat keputusan bila nak kemuka apa yang dipanggil implementing bill dengan izin kepada Kongres, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah pasti ia perlu melalui beberapa jawatan kuasa. Jawapan yang diberikan sebagai menjawab persoalan yang dikemukakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dewan Undangan Negeri Don Terengganu menolak usul undi tidak percaya terhadap Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang diusulkan bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said. Speaker Datuk Muhammad Zubir Embong menolak usul itu mengikut perkara 14/6 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Negeri Terengganu dengan alasan Datuk Ahmad tidak mengemukakan notis 14 hari sebelum Dewan bersidang. Sebenarnya kalau kita ikut klausa yang ataupun fasa-fasa yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Dewan tadi bahawa perkara pertama yang mesti dipatuhi adalah notis ataupun usul yang hendak diterbitkan mesti 14 hari notis. Tapi oleh kerana Berhormat Kijang mengatakan bahawa tidak perlu notis. Sementara itu, Wakil Rakyat BN tetap mempertahankan kedudukan Datuk Seri Ahmad Razif sebagai Menteri Besar kerana keupayaan beliau mentadbir dengan baik. Mungkinlah ini juga ada rentetan daripada apa yang berlaku di peringkat federal di mana Tun M, masa media dan sebagainya membuat perkara yang pelik juga. Jadi tapi kita tak kira lah itu. Pegangan kita akan menyokong habis-habisan dan akan pertahankan kepimpinan kita yang sekarang dibawa oleh Datuk Seri Ahmad Razif. Langkah intervensi yang positif dan berkesan akan diambil kerajaan untuk mencegah peniaga daripada mengeksploitasi pengguna. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan kerajaan tidak akan lepas tangan dan membiarkan pasaran berbuat sesuka hati. Kerajaan tak boleh dan tak patut melakukan segala-galanya, tetapi kita mesti mengambil langkah intervensi secara positif supaya peranan pasaran ataupun market forces tidaklah sampai ke peringkat di mana perak pengguna dan orang ramai dieksploitasikan oleh mereka. Kita mesti mengambil langkah-langkah tertentu supaya peranan sektor swasta ni, kecil dan besar, dapat kita tentukan peraturan-peraturan tertentu dan melalui peraturan-peraturan ini maka peranan sektor swasta akan menjurus kepada kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Najib berucap merasmikan pelancaran Anugerah Kedai Harga Patut 2016 di Ibu Negara. Beliau turut memaklumkan operasi penguatkuasaan keseluruhan rantaian pengedaran barangan akan dilaksanakan supaya tiada pihak yang menaikkan harga sewenang-wenangnya. Denda penalti dan hukuman penjara boleh dikenakan terhadap peniaga yang ingkar. Ini kerana jika tiada tindakan diambil, kerajaan akan disalahkan atas kenaikan harga barang yang melampau. Pada majlis ini, Perdana Menteri menyampaikan Anugerah Kedai Harga Patut 2016 kepada 10 wakil peniaga dari Lembah Kelang, Selangor dan Negeri Sembilan. Beliau juga meluangkan masa melakukan tinjauan mesra di Pusat Beli Belah Sogo yang merupakan antara penerima Anugerah Kedai Harga Patut 2016. Sebanyak 1,238 premis perniagaan dikenal pasti layak menerima Anugerah Kedai Harga Patut 2016 di seluruh negara. Ia melebihi sasaran 1,000 premis yang ditetapkan kerajaan dalam pengubahsuaian bajet yang dibentangkan Perdana Menteri baru-baru ini. Wartawan Syuhada Hashim ada laporannya.
Anugerah Kedai Harga Patut yang mula diperkenalkan pada tahun 2003 memberi pengiktirafan kepada peniaga yang memastikan kualiti, nilai dan perkhidmatan yang diberikan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ia sekaligus membantu pengguna mendapatkan produk pada harga berpatutan dan berdaya saing. Dia begini, dalam keadaan free market economy ini, kita kena sedar bahawa bila kita kata sesuatu kedai buat ataupun menunjukkan harga-harga mereka itu, sebab itu awal-awal tadi saya dah kata, bila saya kata harga patut, ianya mesti apabila kita sendiri puas hati. Yang jadi masalahnya bila ada kedai yang semua orang masuk tak puas hati, yang itu kita kena buat intervention. Premis perniagaan yang dipilih merangkumi kedai yang menjual barang-barang keperluan harian. Ia dikelaskan kepada 7 kategori iaitu kedai runcit, pasaraya, gerai makan, restoran, kedai buku dan kedai pakaian. Kriteria yang telah ditetapkan pula adalah seperti harga produk yang dijual, kualiti perkhidmatan, suasana atau persekitaran premis serta peragaan barangan. Kerajaan amat bersungguh dalam membantu meringankan beban rakyat. Namun apa yang kita mahukan ialah pengguna yang berilmu, pengguna yang bermaklumat dan yang penting sekali pengguna yang tahu bahawa di dalam tangan mereka terdapat kuasa penentu. Laporan Syuhada Hashim, TV1. Operasi membantras penerokaan tanah dan hutan secara haram di Cameron Highlands yang dihentikan sejak tahun lepas disambung semula hari ini. Bagi tujuan itu, 5 pelatun askar wataniah akan ditugaskan membantu pejabat daerah Cameron Highlands. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kassim dalam satu kenyataan menegaskan kerajaan tidak boleh lagi bertolak ansur dengan petani yang menceroboh dan menerokai tanah bagi menjamin kawasan Cameron Highlands dapat dipulihkan seperti dahulu. Kerajaan katanya tidak mahu Cameron Highlands menjadi seperti lodging di Kelantan yang telah diterokai begitu teruk sehingga cuaca atau iklim sejuk yang dialami dahulu hilang. Pegawai daerah Cameron Highlands juga sudah diarah mengadakan kempen menanam 1 juta pokok dengan segera. 200 hingga 300 anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia akan turut dihantar bagi membantu usaha Jabatan Perhutanan menanam semula pokok yang telah ditebang oleh peneroka haram, selain mengadakan operasi gotong royong. 58 individu termasuk 12 wanita pengikut ajaran Milah Ibrahim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah atas pelbagai tuduhan yang dilakukan awal bulan lalu. Mereka yang berusia antara 20 hingga 59 tahun itu membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Syari'i Muhammad Abdul Karim Wahab. Bagi pertuduhan utama, 3 daripada mereka iaitu Fazli Rahmat, Hamatun Mezi Wahab dan Syihadli Sa'amah didakwa cuba menjelaskan doktrin Islam yang bercampur aduk dengan ajaran Kristian. Pendakwaan mengikut Seksyen 4 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang membawa hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 18 bulan atau sebatan tidak lebih 6 kali jika sabit kesalahan. Mereka turut didakwa mengikut Seksyen 11 Akta Sama kerana cuba menyebarkan ajaran Islam tanpa tauliah. Sementara itu, Nur Azri Baharudin, Muhammad Halimin Muhammad Nasir dan Muhammad Agus Abu Samah dituduh dengan sengaja membantu majlis yang dikendalikan Fazli, Hamatun Mezi dan Syihadli. Bagi kesalahan itu, pendakwaan mengikut Seksyen 43(C Akta Sama. 52 lagi tertuduh didakwa mengikut Seksyen 43(B) kerana mengambil bahagian bersama dalam satu majlis yang dikendalikan Fazli, Hamatun Mezi dan Syihadli. 30 Mei ditetapkan untuk perbicaraan. Kerajaan akan memantau dengan teliti kenaikan harga minyak mentah yang mencecah paras $40 Amerika setung buat pertama kali tahun ini. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata, analisis impak kenaikan itu terhadap ekonomi negara dibuat berdasarkan pemantauan pergerakan harga minyak dalam tempoh 1 hingga 2 bulan. Saya kena pantau, tengok sehari naik, esok mungkin turun kerana Iran pun akan mulakan pengeluaran minyak. Jadi keadaan pasaran minyak ni tidak menentu. Kita tak boleh buat ukuran pada sehari atau 2 hari. Kita harus pantau sebulan, 2 bulan, barulah kita boleh buat analisa impaknya kepada ekonomi.
Jelas beliau, ekonomi negara ketika ini kekal kukuh berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 5% tahun lalu. Semua sektor dalam ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Justru tidak timbul soal kebimbangan bahawa ekonomi Malaysia berada dalam kemerosotan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Coding at School di Putrajaya. Program ini dibentangkan pada bajet 2016 bertujuan menggalakkan inovasi dan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah melalui penciptaan dan penulisan kod untuk perisian aplikasi. Kerajaan yakin program biodiesel B10 akan dapat dilaksanakan tahun ini. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Douglas Ugah Embas berkata ia sejajar dengan komitmen Malaysia untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam biodiesel. Malaysia have set up a very efficient system. We can move, I'm referring to the blending facilities. We can move from B5 to B7 to B10 to B20 within 2 days of the decision made. We have a very sophisticated system in place. So as far as the system is concerned, there is no issue. What is left is a consultation with 1 or 2 stakeholders. B10 mengandungi nisbah 10% biodiesel berasaskan minyak sawit dan 90% diesel petroleum. Beliau ditemui media selepas menyampaikan ucap tama pada persidangan dan pameran prospek harga minyak sawit dan minyak lorik 2016. Dalam pada itu, Datuk Douglas Ugah memaklumkan Malaysia dan Indonesia menerusi Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit akan mengemukakan protes kepada kerajaan Perancis yang bercadang untuk menaikkan cukai domestik bagi produk berasaskan sawit. Tegasnya cadangan untuk menaikkan cukai kepada €300 tahun depan dan €900 menjelang 2020 berbanding €110 ketika ini akan membunuh industri minyak sawit. Kejohanan bola sepak Piala Santok Sing bawah 12 tahun akan diberikan nafas baharu. Itu antara yang mengisi segmen sukan sebentar lagi. Azizul Hasni Awang setuju sertai program podium ISN dan KBS. Maria Sharapova positif dadah. Baik, terima kasih Fatil. Mac, kejayaan membanggakan pingat gangsa acara Kirin pada kejohanan basikal trek dunia UCI kemarin menjelmakan bayangan pingat di pentas Olimpik Rio kelak. Yayasan Saim Dhabi, penaja utama Azizul Hasni Awang dan Fatihah Mustafa yakin pencapaian 2 pelumba trek negara itu mampu menghasilkan pingat sekaligus meletakkan sasaran itu mampu direalisasikan. Pengerusinya Tun Musa Hitam jelas bangga dengan pencapaian Azizul. Rekod mereka selama ini, mereka telah mengambil bahagian di dalam berbagai-bagai pertandingan di seluruh dunia. Kalau tak salah saya di Tokyo, di Bangkok, di Astana, di London, di Manchester dan sebagainya. Bagi The Pocket Rocketman Muhammad Azizul Hasni, cabaran itu disahut dengan penuh semangat. Sudah menjadi impiannya merangkul pingat terutama emas selepas 2 kali gagal di Tamasya Olimpik. Jijo yang berusia 28 tahun optimis, Olimpik Rio adalah masa terbaik untuk rangkul pingat. Yang pertama di bulan 8, London 2012 dan 2016 ni bagi saya this is the time lah. Dari segi maturity memang dah di tahap yang terbaik. Skill wise pun memang yang di tahap yang terbaik. Dan saya boleh cakap yalah late 28 years old, Olimpik ketiga, edisi yang ketiga dan saya boleh cakap ini persiapan semua tu diri saya semua dah dalam di tahap yang terbaik dan saya ready lah untuk membawa pulang pingat. Berbaki 5 bulan atau 20 minggu sebelum ke Brazil, Azizul yang baru pulih daripada kecederaan otot mahu terus fokus kepada latihan dan paling penting mengelak kecederaan. Azizul kini berada pada ranking ketiga dunia acara Kirin. Azizul juga merupakan pemenang beasiswa YSD Star melanjutkan pelajaran di University Victoria, Melbourne, Australia.
Sementara itu, rakan seperjuangan Jijo Fatihah Musapa mempunyai misi tersendiri di Olimpik Rio kerana akan berkayuh untuk ayahanda tercinta. Masih kecewa dengan pencapaiannya di London, atlet berasal dari Hulu Terengganu itu berazam untuk memperbaiki kayuhannya pada penampilan keduanya di Olimpik nanti. Ayahnya Mustafa Kasim yang kini sudah 2 bulan menderita sakit buah pinggang menjadi pembakar semangat Fatihah untuk terus melakukan yang terbaik. Misinya itu lebih mudah kerana hanya perlu menumpukan acara pejut selepas gagal layak dalam acara Kirin. Untuk berjayalah, walaupun saya terlalu banyak fikir pasal dia, tapi benda ni yang buatkan saya akan teruskan perjuangan. Balik ni je, kita orang akan buat new program. Sistem training pun akan tukar, so mungkin daripada situ saya boleh step up sikit lah saya punya prestasi daripada sekarang. Pada saingan kejohanan berbasikal trek dunia London, atlet dari Terengganu itu berjaya menempatkan diri ke Tamasya Olimpik Rio sebagai 2 pelumba terbaik Asia bersama Lee Weiser dari Hong Kong. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih John Beasley memaklumkan Fatihah dan Azizul diberikan cuti 2 minggu sebelum kembali menjalani latihan. Azizul, Fatihah dan John ditemui dalam satu sidang media oleh Yayasan Saim Dhabi sejurus tiba dari London pagi tadi. Dalam perkembangan lain, Azizul Hasni Awang bersetuju untuk menyertai program podium Institut Sukan Negara ASN dan Kementerian Belia dan Sukan. Pemenang pingat gangsa acara Kirin di Kejohanan Dunia UCI London kemarin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan ISN kerana memberikan kepercayaan kepada dirinya menyertai program podium. Azizul menegaskan kesempatan itu akan digunakan sebaik mungkin bagi memastikan sasaran emas pertama negara di Olimpik tercapai. Program podium baru dilancarkan I think early this year by our Sport Minister Khairi Jamaluddin. Saya memang happy dan teruja dipilih untuk menjadi sebahagian daripada program tersebut. Banyak benda-benda baru dan something different lah yang ditawarkan kepada mereka yang berada dalam program ini. Then this is the first big race dan juga first big achievement untuk team program podium ni. Saya happy, at least saya contribute something and then this is a good start. Selain Azizul, seorang lagi pelumba basikal trek negara Fatihah Musapa turut disenaraikan dalam program podium bersama jurulatihnya John Beasley. Untuk rekod, Azizul dan Fatihah sudah pun melayakkan diri ke Olimpik Rio Ogos depan menerusi acara Kirin dan pecut. Kejohanan bola sepak Piala Santokh Singh bawah 12 tahun akan diberi nafas baharu. Perkara tersebut disahkan Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Syatiri Mansur, yang mencadangkan kejohanan itu dijadikan program anak angkat kepada Akademi Bola Sepak Persatuan Bola Sepak Selangor, FAS. Syatiri menambah pendekatan itu membolehkan bakat-bakat yang dikesan pada kejohanan Piala Santokh Singh dapat dikembangkan ke tahap lebih tinggi. Ia juga dapat membantu program pembangunan bola sepak akar umbi yang diselia FAS. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kejohanan itu di Kota Damansara hujung minggu lalu. Kejohanan Piala Santokh Singh bawah 12 tahun melibatkan 48 pasukan untuk edisi ketiga ini. Dianjurkan bersama Sport Unite dan Kelab Bola Sepak Kota Damansara. Syarat penyertaan ialah setiap pasukan perlu menyenaraikan 2 kaum berbeza dalam pasukan masing-masing. Kejohanan akan berlangsung 20 Mac ini di Padang Awam Kota Damansara. Persatuan Badminton Pahang mendapat suntikan semangat apabila menerima tajaan daripada syarikat barangan sukan badminton terkenal Fleet International Holdings Sdn Bhd bernilai RM80,000 selama 2 tahun. Presiden Persatuan Badminton Pahang Tengku Kamil Ismail Tengku Sri Paduka Shah Bandar Idris Shah berkata penajaan tersebut diharap dapat memberikan semangat kepada pemain untuk terus memajukan sukan badminton di negeri itu. Seperti itu saya kata tadi, dengan ada ni sponsorship daripada Fleet ni, budak-budak kita main dengan bersemangat, dengan kualiti yang bagus ni, raket ni tengah. Saya rasa insya-Allah dengan baju pun ada kualiti. So mudah-mudahan Pahang akan datang akan terus maju dengan bersama-sama sponsorship Fleet, insya-Allah.
Sementara itu, Pengarah Urusan Fleet International Holdings, Teo Tong Wah berkata selain Johor, Pahang menjadi pilihan kerana peningkatan prestasi pemainnya. Perkara itu dimaklumkan selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara kedua-dua pihak di Kuantan, Pahang. Baiklah, nampaknya itu sahaja perkembangan sukan untuk nasional pada malam ini. Kembali semula kepada Fatil dan juga Mac. Itu tadi perkembangan cuaca dan sebelum itu Siti Aisyah Basli dengan perkembangan sukan untuk malam ini. Cafe Gen Y, rancangan terbaharu stesen nasional FM untuk menarik lebih ramai pendengar generasi Y mengikuti siaran radio. Berkonsepkan bual bicara santai, Cafe Gen Y mengetengahkan pelbagai topik melibatkan isu-isu terkini generasi muda. Pelancaran Cafe Gen Y disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Adila Sheikh Omar di Putrajaya. Program itu mula ke udara pada 7 Februari lalu. Menurut penerbitnya, Nur Fizawati Zainal, antara tajuk yang pernah dibincangkan, stigma masyarakat terhadap definisi cantik masa kini dan isu generasi muda dalam aktiviti kesukarelawan. Cafe Gen Y turut menjemput tetamu termasuk selebriti, menteri, ahli sukan dan ikon tertentu. Program baru yang kita terbitkan pada tahun 2016 ni, dan ia merupakan salah satu rancangan yang diilhamkan oleh pengurus Nasional FM sendiri, dan program ini sebenarnya santai, bual bicara rakan muda ataupun golongan muda ni memperkatakan banyak topik, tapi diorang boleh menyatakan secara bebas, namun adalah had-had yang kita bagi tahu supaya kita dapat membentuk nilai-nilai yang positif lah dalam kalangan golongan muda. Cafe Gen Y ke udara setiap Ahad dari pukul 12.15 tengah hari hingga 1 tengah hari. Minggu Media Sosial Malaysia MSMW 2016 kembali buat kali kelima. Memberi fokus kepada generasi muda terutama dalam membentuk pemikiran yang positif dalam penggunaan sosial media kini. Ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah CP. Tahap penggunaan media sosial di negara ini adalah tinggi. Purata masyarakat melayari internet adalah 5 jam sehari dan 3 daripada 5 jam itu digunakan untuk media sosial. Menurut laporan prestasi industri 2013 yang diterbitkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, terdapat lebih 19.2 juta pengguna internet di negara ini. 16 juta daripadanya merupakan mereka yang berumur di antara 15 hingga 35 tahun yang aktif mengakses laman sosial termasuk Facebook, Twitter, Google dan sebagainya. Menurut Naib Presiden Dewan Media Sosial Malaysia Rizmil Nazrin, pendidikan awal terutamanya di sekolah wajar diberikan agar generasi muda lebih bertanggungjawab dan menggunakan media sosial dengan lebih baik. Di sini kami akan menengahkan perkara-perkara yang penting tentang etik ataupun dari segi morality untuk mengguna social media dengan cara yang lebih baik, bukan saja untuk sebagai satu platform untuk criticize the government ataupun marah government atau marah pada kerajaan, tetapi merupakan satu platform untuk dia engage kepada pihak kerajaan, dan pihak kerajaan pula dapat mengurangkan jurang antara anak muda dan mereka sendiri. Bagi penganalisis media sosial, Syed Khalid Alwi Al-Junid berpendapat kesenangan mengakses informasi di hujung jari mengakibatkan generasi muda terlalu gairah menggunakan platform berkenaan. Mereka cepat terpengaruh dengan fahaman dan ideologi yang diterima serta ingin menjadi yang terpantas menyalurkan maklumat tanpa mempedulikan kesahihan fakta. Pengetahuan itu pentinglah bagi saya, bagaimana untuk mengawal diri kita, di mana kita nak cari informasi yang lebih tepat,
Mana kita nak tahu informasi ni betul sebelum kita share, sebelum kita kongsi yang kawan-kawan kita, bukan sahaja dalam Facebook dan Twitter, dalam WhatsApp group, dalam direct message semua. MSMW 2016 turut mengetengahkan isu-isu semasa seperti perumahan, kos sara hidup, ekonomi dan politik bagi mendekatkan golongan belia dengan kerajaan. Seramai 16 penceramah dari dalam dan luar negara ditampilkan termasuk dari Kanada, India, Singapura, Filipina, Australia, Belanda dan Amerika Syarikat. MSMW kali kelima ini berlangsung selama 4 hari sehingga Khamis depan dan berjaya mengumpul hampir 500 peserta. Minggu Media Sosial Malaysia 2016 berupaya menjadi satu platform terbaik bagi menyampaikan dan berkongsi maklumat mengenai media sosial di antara pengamal tempatan dan luar negara. Di samping mampu merapatkan hubungan sesama pengamal media, penganjuran ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang peranan media sesama masyarakat. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Berita TV RTM. 8 Mac 2014 seolah-olah seperti semalam. Tempoh 2 tahun untuk mendapatkan jawapan tidak kunjung datang. Demikian antara isi hati ahli keluarga penumpang dan anak kapal MH370 yang diabadikan dalam laman sosial mereka hari ini. Sama-samalah kita berdoa tragedi MH370 akan berakhir dengan jawapan yang pasti. Imbauan pasca tragedi itu mengakhiri Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.